Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Cikgu harapkan semua sihat dan masih bersemangat untuk meneruskan kita punya perjuangan untuk menuju SPM 2021. So, sebelum kita meneruskan subtopik ataupun pembelajaran kita pada hari ini, kita ingat balik apa yang kita telah belajar. Kita telah belajar tentang diod semikonduktor, macam mana diod semikonduktor ini berfungsi, di mana ia sebenarnya berfungsi menukarkan arus ulang-alik menjadi arus terus. So, membenarkan hanya arus terus, arus mengalir dalam satu arah sahaja. Itu adalah fungsi diod. Okey, kenapa perlunya arus ulang-alik ni ditukarkan menjadi arus terus? Sebab apa? Kita tengok gambar raja dekat sebelah tu, gambar handphone tengah dicas. Okey, kita tahu bahawa kebanyakan ataupun soket-soket dekat rumah kita dia menggunakan arus ulang-alik. So, tetapi bagi telefon, contoh ni telefon pintar, ia hanya dapat dicas dengan menggunakan arus terus. So, tak dapat tidak, arus ulang-alik tadi mestilah ditukar menjadi arus terus. Bagaimanakah proses ini berlaku? Okey, proses ini berlaku ataupun proses ini dinamakan sebenarnya proses rektifikasi. Proses rektifikasi ini merupakan proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, bagaimana ia berlaku nanti kita akan tengok. Kita dapat dua jenis rektifikasi, iaitu rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh. So, dua jenis rektifikasi ini kita akan tengok satu persatu bagaimana ia berfungsi. Okey, sebelum cikgu nak masuk proses rektifikasi ni, cikgu nak bagi tahu awak satu perkara yang sangat penting, iaitu arus ulang-alik. Okey, arus ulang-alik apabila 1 liter yang mempunyai arus ulang-alik melalui satu beban lah, kita letak sini perintah. Di sini adalah ke OSK. So, fungsi arus ulang-alik ini sebenarnya dia adalah terminalnya boleh berubah-ubah. Sebab tu dipanggil arus ulang-alik. Kalau kita tengok bateri, kita tahu yang panjang ni dengan yang pendek. Yang panjang ni sentiasa positif. Mentol contoh. Yang pendek ni sentiasa negatif. Itu adalah arus terus. Bateri ni adalah sumber arus terus. Kalau soket dekat rumah, sumber bagi arus ulang-alik, dia punya terminal biasa akan berubah-ubah. Kadang-kadang sini boleh jadi positif, sini akan jadi negatif. Ada kala juga dia akan terbalik, sama ada sini negatif, sini boleh jadi positif. Sebab itu dia dipanggil arus ulang-alik, sebab dia boleh berubah-ubah. Okey, bila kita tengok graf yang pertama ni, ini menunjukkan input ataupun lakaran daripada OSK kita menunjukkan bahawa ini adalah merupakan arus ulang-alik. Ini adalah input bagi arus ulang-alik. Kenapa graf ini diperolehi? Cikgu terangkan secara ringkas lah. Okay, apabila arus tu bergerak daripada terminal positif ini, yang warna purple ni, dia akan melalui satu perintah ataupun satu beban, dia akan pergi balik kepada terminal positif. So, waktu ini dia punya graf ni adalah graf sebelah positif. Kita anggap di sebelah positif. So, dia kat sini lah. So, tetapi awak kena ingat, untuk arus ulang-alik ni, dia punya arus ataupun terminal boleh berubah-ubah. Bila terminal berubah-ubah, arah pergerakan arus pun boleh berubah-ubah. So, kalau kita tengok yang merah ni, dia akan bergerak bila sini ataupun sebelah bawah ni menjadi terminal positif, arahnya akan berubah. Arahnya akan berubah dan akan menuju kepada negatif. Okey, itu fungsi arus ulang-alik. Terminalnya boleh berubah-ubah. So, apabila kita tengok bahagian dekat sini, kita nampak arahnya berbeza. Tadi daripada kalau terminal positif dekat sini, arahnya ke bawah. Kalau terminal positif dekat sini, arahnya ke atas. So, dia berlawanan. Sebab tu bila kawasan merah ini arah dia punya gelombang ataupun arusnya adalah di sebelah negatif. Disebabkan arah yang berlawanan.
lawanan. Lepas tu dia tukar semula pula sini, belah sini sebagai terminal positif. So nanti dia akan kembali kepada asal. Dia dapati grafnya ke atas semula, bahagian positif. Dan proses ini berulang-ulang. Pertukaran terminal ni akan berulang-ulang. Berulang-ulang. Pertukaran terminal ni akan berulang-ulang. So bila kita dapati secara lengkapnya graf ni akan dapat macam ni lah. Akan dapat macam ni. Ini separuh kitar positif, ini separuh kitar negatif. Kenapa dia belah negatif? Sebab arahnya tadi apabila pertukaran terminal pada arus terus tu berlaku, so arahnya akan bertentangan, maka ia akan membentuk gelombang macam ni. So kalau kita tengok lepas tu apa jadi bila kita sambungkan kepada satu diod? Bila kita sambungkan kepada satu diod, okay, kita anggap sini belah positif. Belah positif, sini belah negatif. So, ataupun satu lagi kita boleh buat warna lain sikit, warna hijau. Sini belah negatif, sini belah positif. So, kita cuba dulu yang warna merah ni. Di mana perjalanan daripada negatif ke positif, arusnya akan bergerak. So, kita tengok ini diod. Diod ni berada dalam keadaan pincang ke depan. Kita ingat balik, kita refresh balik bila pincang ke depan, arus boleh mengalir. So, arus akan mengalir melalui satu perintang. Dia akan kembali kepada terminal. Dia akan kembali kepada terminal negatif. Ini untuk arus yang bergerak bagi warna merah. Tengok warna merah. Ini bila terminal positif dekat sebelah atas, terminal negatif sebelah bawah. Okey, kalau kita tukar pula. Okey, tak apa. So, maka tadi kita dah tahu kan bila pengaliran arus ini berlaku, OSK ataupun osiloskop sinar katot, dia akan mengesan arah itu, so dia adalah sebelah positif. So, arahnya dapat macam ni. Gelombang arus ni akan jadi, voltan dia akan jadi macam ni. Voltan, beza upaya dia akan jadi macam ni. So, ada arus yang mengalir lah. Ada arus yang mengalir pada arah positif lah. So, bila dia bertukar terminal, pertukaran terminal berlaku. So, warna hijau ni kat sini. Kat sini. Tadi cikgu cakap, apa namanya, dia akan ke bawah kan? Dekat bawah. Tetapi awak kena ingat, ada satu sini apa benda ini adalah diod. Diod hanya membenarkan arus mengalir satu arah saja. Bila keadaan hijau ini pincang, songsang, arus tak boleh mengalir. Bila arus tak boleh mengalir, tak ada negatif. Sebab apa? OSK tidak dapat mengesan arus yang mengalir. Dia terhenti kat sini, maka dia punya graf akan mendatar. Graf dia sebenarnya adalah mendatar. Lepas tu dia bertukar balik. Dia punya terminal, maka dia akan kembali kepada gelombang positif macam ni. Lepas tu kembali balik, bila dia tukar balik terminal, dia akan mendatar. So graf dia macam ni, ini kejap tak ada, arus yang mengalir, so dia tak stabil. So untuk ini, ia masih tidak lagi stabil. Kenapa dipanggil rektifikasi gelombang separuh? Sebab hanya separuh gelombang saja. Separuh gelombang. Separuh lagi tak ada. Tak ada nilai. Tak ada nilai sebab tak ada arus yang mengalir. Dia separuh gelombang, separuh yang lain tak ada. Separuh gelombang, separuh lagi satu tak ada. So, tak ada nilai arus yang berlaku pada separuh gelombang yang seterusnya. So, apa yang perlu kita buat untuk memastikan proses rektifikasi ini outputnya lebih stabil. So, kita kena kita tengok dulu ayat ni. Satu kitaran lengkap arus ulang alik daripada dua separuh kitar, iaitu separuh kitar positif dan separuh kitar negatif. Semasa separuh kitar positif, diod semikonduktor adalah pincang ke depan dan membenarkan arus mengalir melaluinya. Semasa separuh kitar negatif, diod semikonduktor adalah pincang songsang dan tiada pengaliran arus. Proses rektifikasi separuh kitar ini dinamakan rektifikasi gelombang separuh. So inilah hasil dia, hasil output dia. Rektifikasinya menjadi gelombang separuh. Disebabkan waktu yang mendatang ni tak ada arus yang mengalir disebabkan keadaannya pincang songsang. Disebabkan benda tu diod dia tadi tak membenarkan arus melaluinya bila berkeadaan pincang songsang. So, seterusnya kita tengok pula rektifikasi gelombang penuh. Susunan,
bagaimana kita nak pastikan apa ni output tadi lebih stabil? So, bila kita tengok proses rektifikasi gelombang penuh ini, kita boleh kota ataupun kita boleh bina satu uh, satu liter yang dipanggil sebagai susunan 4 diod ini dinamakan sebagai rectifier tertimbang. Dia susun 4 diod dan ini dinamakan rectifier tertimbang. Susunan ini membenarkan arus mengalir dalam 1 kitar lengkap pada arah yang sama melalui beban kad. Okey, kita tengok bagaimana ya. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama. Apabila sini positif, sini negatif. So dia lalu kat sini, dia sampai kat sini, dia tak tahu dia nak lalu sini atau nak lalu sini. Of course dia akan lalu sini sebab apa? Sini keadaan pincang songsang. Sini keadaan pincang songsang. So dia tak boleh lalu. So dia lalu dekat D1. Dia lalu dekat D1, dia sampai kat sini, dia tak akan lalu kat sini D3 sebab D3 pun pincang songsang, dia lalu dekat kawasan ni, dia lalu dekat perintang, dia pergi kat sini, dia pergi kat sini, dia nampak satu ada lekuk ni menunjukkan bahawa wire ni tak bersambung, wire ni adalah bersilang antara satu sama lain, maka dia akan melalui sini, dia akan sampai dekat sini, dia tak pergi kat sini. Walaupun sini pincang depan, tetapi sini dia tak bergerak ke arah negatif. Ingat, arus ni akan bergerak untuk mencari terminal negatif. So, dia akan pergi ke sini. So, dia pergi ke sini, dia akan bergerak ke sini. Okey, ini kawasan dia. So, dia berkembali kepada negatif. Satu kitar positif yang lengkap. So, dia akan dapat graf lah. Dia akan dapat graf. Okey, kita tunggu kejap azan ya. Tamat dulu, okay, bye. Bahagian separuh kitar positif. So, dia lalu sini, dia lalu sini. So, dekat perintang tu daripada atas ke bawah, dia akan melaluinya dan kembali ke balik semula kepada terminal negatif. So, diod D1 dan D2 adalah pincang depan. Manakala diod D3 dan D4 adalah pincang songsang. Sebab tu dia tak boleh lalu D3 dengan D4. Okay, oleh itu D1 dan D2 mengalir arus manakala D3 dan D4 menghalang arus seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah lah. Okay, sekarang itu separuh yang pertama. So, separuh yang kedua, macam mana boleh jadi penuh? Sebab ini separuh pertama, separuh kedua, itu separuh kita negatif. Dia akan lalu juga. Kita tukar tadi di atas positif, sekarang ni kat bawah positif. Atas negatif. So, dia akan lalu kat sini, dia sampai sini, dia tak akan pergi sini. Sebab sini pincang songsang. So, dia akan pergi ke D3. Dia akan pergi ke D3, dia tak akan lalu D1 sebab D1 juga pincang songsang, dia akan bergerak melalui perintang. So, akhirnya dia akan bergerak ke bawah. So, kalau awak perasan, arah dia adalah ke atas, lepas tu sampai sini dia tak tahu dia tak akan pergi ke D2 sebab D2 ni walau dia pincang hadapan tetapi dia tak akan bergerak ke terminal negatif. So lumrah dia tadi dia nak menuju ke arah negatif so dia akan pergi ke D4. So D4, diod yang keempat so dia akan pergi ke arah negatif. So lengkap. Okay. Graf dia adalah bila kita tengok graf kita tengok dulu penerangan dia. Diod D3 dan D4 adalah pincang depan, manakala diod D1 dan D2 adalah pincang songsang. Oleh itu, D3 dan D4 dapat mengalirkan arus, manakala D1 dan D2 menghalang arus daripada seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5 di sebelah. So, graf dia. Macam mana kita nak tengok graf? Okey. Kita tahu tadi cikgu dah cakap, bila keadaan sini, bila keadaan sini, awak tengok, awak perasan kalau keadaan sini dengan keadaan sini, arah arus dia sama. Kalau cikgu dah terang ke atas itu, bila arah arus yang berbeza, yang tadi tu, satu pergi ke bawah, satu pergi ke atas, graf dia akan dapat macam ni. Satu bahagian negatif, satu bahagian positif. Tetapi bila kita tengok bahagian kat sini dengan bahagian dekat sini, arahnya sama. Bahagian dekat perintang, itu bahagian beban dia. OSK dia akan kesan dekat bahagian tu. So, arahnya daripada atas ke bawah. Dekat separuh kita negatif pun arah daripada atas ke bawah. So, graf dia tak akan dapat macam ni. Ini bentuk biasa. So, dia akan dapat graf macam ni. Kerana apa? Kerana arahnya sama. Dia tak ada belah negatif. Kita kata tadi bila dia belah negatif, bila arah dia berbeza. Okay, proses rektifikasi yang membenarkan arus mengalir dalam satu liter lengkap pada satu arah juga dikenali sebagai rektifikasi gelombang penuh. Okay, kita tengok graf dia. Yang pertama tadi daripada dia melalui diod 1, dia melalui diod 2. Lepas tu, dia bertukar, terminal bertukar. So, bila terminal bertukar, terminal arus ulang alik tadi bertukar,
dia melalui diode 3 dengan diode 4. Kemudian bertukar lagi. Dia kembali